Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazrina binti Muhammad Arifin akan membentangkan tugasan 2 bagi subjek BMMB 3213 iaitu Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Ia tidak semestinya buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar rajah, tetapi ia melibatkan semua panca indera dan apa yang boleh dirasakan oleh pelajar. Terdapat 3 kategori bahan bantu mengajar iaitu bahan bantu mengajar bukan elektronik, bahan bantu mengajar elektronik dan bahan bantu mengajar bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Tugasan ini perlu menggunakan bahan bantu mengajar elektronik. Bahan pengajaran elektronik merujuk kepada media yang menggunakan sumber elektrik. Bahan pengajaran elektronik ini semakin popular digunakan oleh guru kerana ianya mudah dan menarik minat murid. Antara bahan pengajaran elektronik ialah radio, televisyen, komputer, projektor, pemain CD ataupun DVD dan sebagainya. Bagi tugasan ini, saya telah memilih kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar ialah keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi serta dapat memberi maklum balas. Kemahiran bertutur pula merupakan keupayaan murid berbuat untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Saya telah memilih DSKP tahun 6 bagi tugasan 2 ini. Standard kandungannya ialah bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Standard pembelajarannya ialah menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya dan ekspresi yang sesuai. Objektif pembelajarannya ialah pada akhir pengajaran ini, murid dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan mendengar mereka mengikut konteks peternakan dan pertanian. Baiklah, sekarang ayo kita pergi kepada aplikasi yang dicipta. Aplikasi yang digunakan oleh saya ialah aplikasi YouTube, Canva dan yang utamanya ialah Genially. Genially ialah merupakan platform yang ditujukan kepada pendidik untuk mencipta pengalaman pelajaran yang interaktif yang sangat sesuai untuk semua golongan terutamanya para murid. Genially merupakan platform percuma untuk digunakan, namun begitu terdapat ciri-ciri khusus yang memerlukan pembiayaan untuk dilanggani. Antara fitur-fitur yang menarik ini yang disediakan adalah variasi template pembentangan, infografik, pembentangan animasi, video, e-poster, quiz, gamification dan banyak lagi. Template yang disediakan telah dimasukkan pelbagai elemen seperti corak yang menarik, animasi, audio dan transition dan banyak lagi. Kesimpulannya, Genially ini sangat menarik dan jarang diperolehi dari aplikasi yang lain. Sesuai dengan anugerahnya yang diperoleh iaitu The Best Educational Technology Initiative di Global EdTech Startup Award. Berikut adalah langkah-langkah penyediaan kuis dan permainan ini. Langkah pertama ialah buka Google dan layari laman sesawan Genially. Di sini saya telah sediakan pautan laman sesawan tersebut. Sign up jika belum pernah memiliki akaun, manakala login bagi mereka yang sudah memiliki akaun. Seterusnya, klik di ikon template pada bahagian kiri untuk memilih template yang diingini. Sekali, setelah memilih template, kini anda boleh mula untuk mengedit template tersebut sebagai satu permainan maupun kuis. Genially mempunyai banyak fitur-fitur yang menarik. Antaranya termasuklah animasi yang menarik, pengesan audio yang mudah untuk digunakan, pilihan penerbitan kandungan, penjutingan teks dan imej, sokongan video, pengesahan template yang boleh diubah sesuai. Antara kebaikan aplikasi Genially ini ialah ianya mempunyai hampir 1100 template dalam 12 kategori yang berbeza untuk membuat produk dengan pantas dan sesuai seperti yang anda mahukan. Menawarkan gambar-gambar dan sumber carian foto serta membolehkan anda menambah elemen luaran anda sendiri.
dapat berfungsi dengan hampir mana-mana platform atau alat luaran yang dapat menjadikannya mudah dimasukkan video YouTube, image, audio, animasi dan aktiviti pendidikan yang lain, peta Google dan banyak lagi ke dalam ciptaan Genially anda. Boleh ditambah dengan mudah pada mana-mana elemen ciptaan seperti teks, image, butang dan sebagainya. Memberikan URL untuk setiap ciptaan dan kod frame-nya membolehkan anda membenamkan ciptaan dengan mudah ke dalam halaman web dan platform web anda. BBM yang dihasilkan oleh saya ini dapat digunakan oleh guru dengan mengakses aplikasi YouTube menggunakan pautan yang diberikan. Guru dapat mengajar murid menggunakan slide yang terdapat dalam video tersebut. BBM ini digunakan oleh guru semasa proses PDP di dalam kelas. Berserta dengan ramai pelajar, guru dapat memancarkan LCD dan menunjukkan pautan BBM ini, iaitu YouTube semasa di dalam kelas. Guru dapat memaparkan video YouTube tersebut, iaitu BBM. Kemudiannya mengajar murid menggunakan slide-slide yang ada dalam video YouTube itu tersebut. Selepas itu, akhir pengajarannya akan terdapatnya QR code dan guru akan scan QR code tersebut dan memaparkan lagi permainannya dalam LCD kepada semua pelajar. Hal ini ialah bagi pelajar menjawab soalan itu beramai-ramai secara bersegerak, bukannya individu. Wah, cantiknya bini-bini itu. Itik yang berwarna hijau sudah berada di dalam air. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada permainan yang dicipta oleh saya. Permainan yang dicipta oleh saya ini bernama Jawab dan Latih. Permainan ini mengandungi elemen-elemen yang interaktif beserta bunyi latar belakang yang bertemakan kepada pertanian dan peternakan. Setiap haiwan di dalam slide ini disertakan dengan audio haiwan itu sendiri. Pada slide pertama, tajuk permainan ini ditulis pada bahagian atas dan ditulis dengan saiz yang besar bagi menarik minat pemain. Di bawah tajuk tersebut dinyatakan bahawa permainan ini berfokuskan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Pada slide kedua, dinyatakan objektif permainan, standard kandungan serta standard pembelajaran bagi tugasan ini. Permainan ini difokuskan kepada tema 7 iaitu pertanian dan peternakan bagi murid tahun 6. Seterusnya dalam slide ini juga terdapatnya butang yang memaparkan perkataan seterusnya yang akan membawa murid ke slide yang baharu. Pada slide ketiga inilah permulaan permainan. Ayat yang berwarna merah ini adalah bagi memudahkan murid untuk mengenal pasti ayat rangsangan dan ayat soalan. Terdapat 3 jenis pilihan yang diberi dan murid dapat menekan kotak jawapan yang diingini. Terdapat kesan bergerak iaitu transition ketika murid menekan butang jawapan tersebut. Ini bagi menarik minat murid untuk lebih bersemangat ketika menjawab soalan ini. Pada slide keempat pula mempunyai kesan yang hampir sama dengan slide yang sebelumnya. Slide ini memfokuskan murid untuk membaca soalan dengan intonasi yang betul. Perbezaan pada slide ini hanya mempunyai 2 jenis pilihan jawapan untuk murid menekan kotak jawapan tersebut.
Seterusnya, pada slide yang kelima terdapat butang audio yang apabila ditekan akan mengeluarkan bunyi. Bagi soalan ini, setiap jawapan akan diberikan audio. Hal ini adalah supaya murid dapat belajar untuk mendengar penggunaan intonasi yang betul bagi sesuatu jenis ayat tersebut. Mereka dapat memilih audio yang sama dengan intonasi yang digunakan. Selanjutnya ialah slide yang keenam yang mengandungi elemen permainan susun-susun ayat. Elemen ini ialah mampu membantu murid untuk bertutur antara satu sama lain bagi menjawab soalan tersebut. Mereka dapat berbincang dalam kelas antara satu sama lain dan memilih jawapan yang mereka inginkan. Terdapat juga butang seterusnya yang akan membawa murid ke soalan yang seterusnya. Slide ke-7 pula memaparkan soalan bersama butang audio. Butang tersebut akan memasang audio petikan yang dibaca dengan intonasi yang digunakan oleh pembaca itu yang betul. Hal ini bagi melatih murid untuk memilih ayat berdasarkan audio tersebut. Seterusnya ialah slide ke-8 mengandungi gambar dialog antara dua orang iaitu Ali dan Abu. Murid dapat bertutur dengan membaca pada gambar itu kemudian menjawab soalan yang dinyatakan. Ini dapat meningkatkan kemahiran bertutur antara satu sama lain bagi murid-murid tersebut. Pada slide ke-9 terdapat elemen interaktif iaitu color picker yang akan memilih secara rawak warna kotak di dalamnya. Guru dapat menggunakan elemen ini bagi memilih murid di dalam kelas untuk ditanyakan soalan. Elemen ini dapat menjadikan proses PDP lebih menarik dan seronok. Bagi slide ke-10 mengandungi elemen timer iaitu jam yang memaparkan masa selama 2 minit. Guru dapat melatih murid untuk berbincang dengan rakannya selama 2 minit untuk menjawab soalan. Dalam slide ini juga terdapat elemen seperti gambar petikan pendek yang bertemakan kepada seekor kancil yang sesuai dengan grafik seekor kancil dalam slide itu. Murid dapat belajar untuk berbincang antara satu sama lain dan membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul. Soalan yang terakhir iaitu slide ke-11 ini mengandungi elemen stopwatch iaitu jam pengira masa untuk mengira masa murid menyelesaikan soalan 9 ini. Murid akan bertutur dengan rakannya untuk menjawab soalan tersebut bagi membina ayat mengenai seekor arnab. Slide yang ke-12 pula ialah penutup bagi permainan tersebut. Jika murid berjaya menjawab semua soalan dengan tepat, mereka akan berjaya sampai ke penghujung slide ini. Terdapat butang untuk mula lagi jika murid ingin bermain sekali lagi. Terdapat slide tambahan iaitu slide kesalahan. Slide ini ialah slide yang akan membawa anda jika anda menjawab soalan tersebut secara salah. Namun, anda akan dapat menekan butang kembali untuk jawab balik soalan yang anda salah itu tadi. Terkait BBM dengan kemahiran bahasa mendengar dan bertutur ini ialah BBM ini dapat membantu guru dalam menghasilkan PDP yang menarik dan interaktif kepada murid-murid. Sememangnya BBM yang dihasilkan ini berteraskan kepada cara untuk meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur murid. BBM tersebut juga mengandungi aktiviti yang mampu membantu murid untuk bertutur antara satu sama lain. Begitu juga dengan kemahiran mendengar yang banyak menggunakan audio untuk didengari. Kebaikan BBM yang dicerita oleh saya ini ialah menarik dan menyeronokkan, mampu mencapai objektif kemahiran mendengar dan bertutur, menjimatkan kos, mudah dan pantas untuk digunakan dan terdapat perkaitan antara isi pengajaran dengan tema dan unit yang dipelajarinya pada hari itu. Seterusnya ialah penambahbaikan BBM saya ini. Antaranya ialah kemahiran mendengar kurang diberikan penekanan, soalan yang diajukan bersifat arah rendah dan penggunaan BBM ini memerlukan murid untuk berkongsi gadget secara beramai-ramai dan akhir sekali ialah guru perlu mahir menggunakan teknologi. Kesimpulannya, BBM ini telah berjaya membantu murid untuk mencapai objektif kemahiran mendengar dan bertutur di dalam kelas. BBM ini merupakan salah satu kaedah bahan pengajaran yang menarik dan berkesan untuk menguji daya ingatan murid melalui penyediaan kuis dan permainan yang telah disediakan. Template kuis dan permainan yang menarik ini boleh dipilih dan memberikan pengalaman pelajaran yang menarik dan dapat di samping itu murid dapat mengulangi berulang kali dan tiada markah yang diberikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.